Faiz melihat ke sekeliling dan dia merasakan dirinya berada dalam sebuah gua. Assalamualaikum kepada anda semua. Sebelum anda semua tonton video ini sampai habis, silakan subscribe channel saya. Kebenaran pasti muncul. Assalamualaikum, selamat kembali ke halaman Kebenaran Pasti Muncul. Jadi pada episod kali ini, episod yang kedua, saya akan membawakan kisah tentang seorang anak derhaka. Faiz bukan nama sebenar, adalah watak yang kita akan ceritakan pada kisah kali ini. Faiz dilahirkan sebagai seorang anak tunggal, tidak mempunyai adik-beradik lain. Namun Faiz beruntung kerana Faiz berada di dalam sebuah keluarga yang senang ataupun kaya. Ayah Faiz mempunyai ladang sawit yang besar dan luas. Jadi tak ada masalah kewangan ataupun masalah duit dalam keluarga Faiz dan dalam keluarga dia lah. Namun begitu, kerana Faiz ini terlampau dimanjakan dan sentiasa dapat apa yang diinginkan, Faiz sedikit sebanyak berubah. Semakin remaja, semakin besar, beliau semakin berubah dan menjadi seorang remaja yang agak liar. Ini juga kerana aspek kawan-kawan beliau yang memberi contoh tidak baik, dan juga salah satunya kerana beliau sangat dimanjakan di rumah. Sehingga pada satu ketika, pada satu malam, Faiz ingin keluar lepak bersama kawan-kawannya. Ayahnya membantah, ayah tidak membenarkan beliau untuk keluar pada malam itu, dan berlakulah pertengkaran antara tiga beranak ini, ibu Faiz, ayah Faiz dan juga Faiz. Sehingga kan Faiz naik berang apabila ayahnya melarangnya. Lalu Faiz menolak, ayah dia jatuh ke lantai sehingga ayah dia terkena serangan stroke pada ketika itu. Namun Faiz tidak peduli akan semua itu. Faiz terus berlalu keluar. Dan ditakdirkan pada malam itu, setelah mereka bertengkar dan setelah Faiz keluar daripada rumah pada malam itu, ayahnya terus meninggal dunia dan Faiz pula terlibat dengan satu kemalangan jalan raya pada malam itu dan menyebabkan Faiz koma. Jadi kasihanlah pada ibu Faiz yang menanggung kehilangan ayahnya pada malam itu dan juga Faiz. Namun begitu, Faiz masih lagi belum meninggal dunia. Faiz masih lagi berada di dalam keadaan koma. Di alam ini, Faiz berada di dalam keadaan koma. Namun di alam yang satu lagi, Faiz sedar. Faiz tersedar. Faiz tersedar seperti daripada tidur yang lena, tidur yang panjang. Faiz tersedar dan Faiz mendapati dirinya berada di dalam sebuah gua. Faiz melihat ke sekeliling dan dia merasakan dirinya berada dalam sebuah gua, dan dia merasakan diri beliau sangat panas pada ketika itu. Beliau mencuba untuk menggerakkan tangannya, namun tidak berjaya kerana tangannya diikat, ataupun lebih mudah kita katakan tangannya telah dipasung. Tangan dan kakinya telah dipasung ataupun diikat pada satu tiang. Dan Faiz merasakan panas pada ketika itu kerana di bawah tiang itu terdapat seperti kayu api yang sedang marak ingin membakar diri Faiz ketika itu. Faiz menjerit, meronta-ronta dan ketakutan pada ketika itu, meminta tolong, namun tiada sesiapa di situ. Jadi Faiz memang sangat ketakutan pada ketika itu, walhal Faiz sebenarnya berada dalam keadaan koma pada alam ini. Faiz terus menjerit, meminta bantuan, namun tiada sesiapa di sekelilingnya. Beliau merasakan diri beliau sangat panas dan kesakitan apabila tangan dan kaki telah dipasung di dalam gua itu. Tiba-tiba terdengar bunyi tapakan kaki, pak, 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 menghampiri Faiz pada ketika itu. Lantas Faiz melihat ke kanannya. Terlihat ada seseorang yang tidak berwajah. Memegang sebatang besi yang kelihatan sangat panas begitu. Semakin takut Faiz pada ketika itu. Faiz terus meronta, namun tidak dipedulikan oleh tubuh yang tidak mempunyai wajah itu. Sosok tubuh yang tidak wajah itu tidak mempedulikan jeritan Faiz. Lantas sosok tubuh itu menarik lidah Faiz sepanjang yang boleh, kemudian dihiris-hiris menggunakan besi yang panas itu. Lidah Faiz ditarik panjang, kemudian dihiris-hiris oleh besi yang panas itu. Lalu pada ketika itu Faiz teringat
akan kata-kata cacian dan makian beliau kepada ibu bapanya sewaktu di dunia itu. Jadi pada itu Faiz bukan saja ketakutan, malah kesedihan dan rasa sangat hibur kerana melakukan perkara seperti itu kepada ibu bapa beliau. Jadi tidak cukup dengan besi yang menghiris lidah Faiz itu, telinga Faiz pula digantung dengan besi yang panas hingga menyebabkan telinga Faiz jatuh panjang ke bawah dan diangkat semula berulang-ulang kali hampir setiap hari, sehingga sampai ke satu tahap Faiz tidak dapat menanggung lagi penyiksaan dan penderitaan itu. Lalu apa yang hanya mampu diucapkan oleh Faiz, "Ibu, ayah, maafkan Faiz. Ibu, ayah, maafkan Faiz. Ibu, ayah, maafkan Faiz." Faiz sangat menyesal ibu ayah. Faiz sudah tidak mempedulikan sakit dan penderitaan yang dirasakan pada ketika itu. Dia hanya meminta ampun kepada ibu dan bapanya. Dia berharap agar dia dapat bertemu ibu dan bapanya untuk meminta ampun atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan pada ibu bapa beliau. Jadi ketika Faiz merasakan sudah tidak ada harapan untuk dirinya lagi bertemu ibu bapanya, dia terus menyebut, "Ibu ayah, maafkan Faiz. Ibu ayah, maafkan Faiz." Hanya itu yang bisa dikatakan oleh Faiz pada ketika dia diseksa itu. Dan dengan berkat seorang ibu, sayup-sayup Faiz kedengaran suara ibunya berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku ampunkan dosa anak-anakku. Aku maafkan dosa anakku. Aku halalkan makan minum anakku kepada diriku." Terdengar perkataan itu keluar daripada mulut ibu Faiz yang sedang menunggu Faiz di hospital kerana Faiz sedang koma sekarang. Bila Faiz dengar suara itu, hibur rasanya, mengalir air mata jantan daripada mata Faiz pada ketika itu. Lantas dengan tiba-tiba Faiz merasakan dirinya seperti kelemasan di dalam air. Faiz meronta-ronta cuba melepaskan diri. Namun begitu, Faiz cuba lagi sekali melepaskan diri daripada kelemasan itu. Dan apabila Faiz membuka matanya, Faiz sudah berada di tebing sungai. Ketika Faiz berada di tepian sungai itu, Faiz tercari-cari dan berfikir, "Di mana aku berada sekarang?" kata Faiz dalam fikirannya. Dan tiba-tiba Faiz disapa dengan salam, "Assalamualaikum." Faiz melihat dengan rasa terkejut dan rasa seperti seorang yang jahil, tidak tahu apa-apa, apakah yang sedang berlaku kepada dirinya. Lalu orang yang memberi salam itu memperkenalkan dirinya, "Aku Ustaz Adnan. Kamu bertuah Faiz. Kerana doa ibumu, kamu telah diberikan peluang dan kesempatan yang kedua," kata Ustaz Adnan. Faiz mendengar kata-kata itu. Lalu Faiz berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah," kata Faiz begitu itu. Lalu Ustaz Adnan berkata kepada Faiz, "Kamu ikut aku kembali ke kampungku. Kami akan mengajarimu ilmu supaya kamu dapat beribadah kepada Allah dan cuba mencari diri kamu kembali," kata Ustaz Adnan pada ketika itu. Lalu tanpa banyak bicara, Faiz mengikuti Ustaz Adnan pergi ke kampung Ustaz Adnan. Dan di sana Faiz diajarkan bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana melakukan ibadah, melakukan solat, dan semua diajarkan di sana oleh Ustaz Adnan dan orang-orang kampung di situ yang melayan Faiz dengan cukup baik sekali. Sehinggalah pada suatu hari Ustaz Adnan datang mendatangi Faiz, datang mendampingi Faiz pada ketika itu. Lalu Ustaz Adnan berkata kepada Faiz, "Faiz, sudah 3 purnama kamu di sini. Kamu seharusnya sudah boleh pulang ke alam asalmu," kata Ustaz Adnan kepada Faiz. Faiz pun terus merasakan syukur dengan bersujud di tanah, melakukan sujud syukur kepada Allah kerana beliau diberikan peluang kesempatan kedua dan diberikan peluang untuk kembali bertemu ibunya di dunia yang nyata. Lalu Ustaz Adnan membawa Faiz kembali di mana tempat mula-mula Ustaz Adnan bertemu dengan Faiz, iaitu di tepian sungai. Lalu Ustaz Adnan berkata, "Faiz, kamu hanya perlu merendamkan diri kamu di dalam sungai ini," kata Ustaz Adnan. Lalu Faiz masuk ke dalam sungai itu. Tidak sampai 1 minit apabila Faiz menyelam masuk ke dalam sungai itu, tiba-tiba Faiz merasa kelemasan seperti sebelum ini. Dan apabila Faiz membuka matanya, Faiz sangat terkejut apabila dia melihat sekelilingnya adalah
di dalam hospital, di dalam ward. Dia boleh melihat jururawat, dia boleh melihat katil di sebelah-sebelahnya, kerana beliau telah bangkit daripada koma. Dan apabila beliau bangkit, perkataan pertama yang ditanya oleh Faiz adalah, "Di manakah ibuku, wahai jururawat yang selalu menemaniku?" Kata jururawat itu, "Sudah 3 hari ibumu tidak kelihatan, kerana pada 3 hari yang lepas ibumu kelihatan pucat dan seakan-akan tidak sihat," kata jururawat kepada Faiz. Lalu Faiz bertanya soalan yang kedua, "Sudah berapa lamakah aku berada di dalam wad ini, wahai jururawat?" Jururawat itu pun menjawab, "Sudah hampir 3 tahun kamu koma di sini, wahai Faiz." Lalu Faiz dengan tidak senang hati bersiap-siap bergegas untuk pulang berjumpa dengan ibunya. Faiz pun terus bersiap dan Faiz terus saja menuju ke rumah beliau untuk mencari ibunya. Apabila sampai di depan rumah, kelihatan begitu ramai orang di rumahnya, seperti ada kerakyat, seperti ada kenduri. Beliau merasa hairan dan pelik begitu itu. Mengapakah ibunya membuat kenduri sedangkan dia terlantar koma di hospital? Itu adalah apa yang difikirkan oleh Faiz. Dan kemudian apabila Faiz memberi salam, semua orang dalam rumah menjawab salam Faiz. "Assalamualaikum," kata Faiz. "Waalaikumsalam," menjawab semua. "Sila masuk," kata orang-orang kampung. Faiz pun masuk. Tapi Faiz tidak tahu mengapa hatinya begitu tidak tenteram pada ketika itu. Lantas Faiz dengan perlahan-lahan masuk ke dalam rumahnya. Dan apabila Faiz sampai di muka pintu, Faiz dibentangkan dengan pandangan sekujur tubuh mayat ataupun jenazah ibunya yang telah pun meninggal dunia dan siap sedia untuk dikafankan. Faiz meraung-meraung dan meratapi pemergian ibunya, namun tiada apa yang dapat dilakukan olehnya, kerana ini adalah takdir, penentu ajal sudah tiba. Lantas Faiz pun reda dengan keadaan itu. Ini adalah kisah Faiz seorang anak, seorang kisah Faiz yang pernah menjadi anak derhaka, namun diberikan peluang ataupun kesempatan kedua untuk berubah. Walaupun begitu, ini adalah kisah Faiz, bukan kisah kita. Jadi kita yang masih ada bapa, jagalah bapa kita sebagaimana mereka menjaga kita, dan hormatilah mereka seadanya. Assalamualaikum.